Jadi itu syaitan, sophisticated dia, mengganggu manusia. Sudah tidak lupa kepada kita, nekat untuk menyesatkan manusia dan diganggu semua perkara. Urusan hidup manusia ni diganggu semuanya. Dah kita nak lawan ke mana? Sebab itu Syekh Natak ni ajar kepada kita, kalaulah kita tahu syaitan tu gitu, tak pernah lupa, bukan sekadar tak pernah lupa, banyak lagi kelebihan-kelebihan tadi tu. Kita tahu dah gitu tu, nak buat ke mana? Ini obat dia. Fala taghfal anta amman nasiyatuka biyadi. Maka janganlah kamu lupa kepada Tuhanmu yang dirimu berada dalam kekuasaan dia. Balik situ. Nasihat ni kalau tengok pada Al-Quran, antaranya balik pada firman Allah, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Itulah. Bila diganggu oleh syaitan ini, fasta'iz billah. Mintalah pertolongan dengan Allah. Maksudnya balik kepada bukan lawan dengan kepandaian. Memang tak, bukan taranya, bukan bandingannya. Atas kepintaran kita, kealiman kita ni, nak berlawan ni, tak jadi. Tapi hadapkan hati ingatannya kepada Allah. Pautan hati, ingatan hati, perkatunannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah kepada dia. Bermohon dan berhajatlah, mohonlah hajat keperluan kepadanya. Itu cara nak berlawan berdepan dengan syaitan. Cara yang samalah boleh digunakan bagi orang yang selalu kena gangguan dan kerasukan, terutamanya orang kena tindih-tindih malam-malam tu. Ni cara ni. Ni kekunci dia. Letak setting minda kita, hati kita ni, kalau berlaku lagi, inilah tindakan yang kita ambil. Menyerah urusan itu kepada Allah. Ingat kepada Allah, yakin kepada Allah, menyerah urusan kepadanya, berpaut kepadanya. Kita tanam setting awal-awal sebelum tidur. Mudah-mudahan ia melekat sampai dalam tidur. Itu cara ni. Firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Surah Fatir ayat 6. Artinya, sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka nyatakanlah ia sebagai musuh, yakni waspadalah daripadanya, kerana ia sebagai musuh yang tidak ada masa damai. Jadi Al-Quran menjelaskan bahawa syaitan itu musuh. Lalu kita diperintahkan supaya menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Maksudnya kita kena berhadapan dengan permusuhan syaitan. Cuma cara macam mana? Itulah yang perlu kita lihat. Abul Abbas Al-Mursi. Siapa dia Abul Abbas Al-Mursi ni? Kalau anda mana-mana pergi ke Mesir, pergi ke Iskandaria, kubur dia di situ, makam dia. Abul Abbas Al-Mursi, guru kepada pengarang kitab hikam ni, Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari. Baik, saya pernah ziarah makam dia kan di Iskandaria, Talung Mesir. Abul Abbas Al-Mursi berkata, dalam memahami ayat ini, ada suatu kaum yang berfaham bahawa mereka diperintah untuk memusuhi syaitan. Ni, bila Allah dah sebut fattakhizuhu aduwwa, hendaklah kau menjadikannya sebagai musuh. Ada orang faham bahawa ayat ni memerintahkan kita supaya memusuhi, melawan syaitan. Ada orang faham macam tu. Maka mereka mengerahkan segala tenaga untuk memusuhinya. Maka berusahalah dia nak lawan. Nak lawan ke mana? Dengan cara menambahkan ilmu, mendalamkan faham, memperbanyakkan amal-amal kesolehan, ibadah macam-macam lah. Nak berlawan dengan syaitan ni, nak bina kekuatan ni dengan ilmu, dengan amal soleh ni. Ada yang faham macam tu, kata Syekh Abul Abbas Mursi. Tapi bagaimana sudut faham tasawuf? Tetapi lain golongan mengertikan, cuma ada golongan yang lain pula memahami ayat ni dengan kefahaman yang lain sikit. Tak salah hak ni. Kita berlawan dengan syaitan dengan hati, kita melengkapkan diri ni untuk berdepan dengan dia tu, tidak salah dari segi itu. Tapi dari segi kenyataannya, dah tak main tu. Dah tak jauh. Maka Syekh Abul Abbas Mursi ni menyebut ada satu tafsiran lain. Lalu bagaimana? Sesungguhnya syaitan dan aku, yakni Allah, kekasihmu. Mana? Maka orang-orang ini sibuk kepada yang dicintai dan lupa pada musuhnya. Akhirnya Allah sendiri yang melindungi kekasihnya dari gangguan syaitan sebagai musuh itu. Maksudnya ayat atas tadi itu, sesungguhnya syaitan,
Kerak mati situ. Dan aku yang Allah kekasihmu. Jadi syaitan tu musuh lah. Sebenarnya sepatutnya ada satu perkataan selagi baru comel ayat ni. Kalau kita akan faham syaitan dan Allah Ta'ala ni jadi kekasih mereka. Itu salah faham. Maksudnya sesungguhnya syaitan itu musuh. Jadi saya rasa kemungkinan cetakan ni pun ada perkataan yang gugur. Tengok balik. Tapi dari segi mana begitulah. Syaitan tu musuh. Baik. Dan aku yang ni Allah kekasihmu. Syaitan tu musuh, Allah tu kekasih. Baik. Maka orang-orang ini sibuk kepada yang dicintai. Jadi orang-orang manusia ni sibuk dengan Allah Ta'ala yang dicintai itu. Dan lupa pada musuhnya. Sehingga tak cara dah ke syaitan sebagai musuh ni. Kenapa? Sibuk kepada Allah Ta'ala yang dicintainya. Galik, asyik dengan itu. Dia lupa syaitan sebagai musuh ni. Tafsir yang pertama, duk ingat ke musuh ni, berjaga-jaga ni, nak berlawan ni, tengok macam mana waswah dia, tipu daya dia, kita duk beradak dengan dia. Tafsir yang pertama. Yang kedua ni, kita asyik dengan Allah Ta'ala. Sehingga lupa kepada syaitan ni. Dalam tafsir yang kedua. Baik. Lalu macam mana? Akhirnya Allah sendiri yang melindungi kekasihnya dari gangguan syaitan. Akhir sekali Allah Ta'ala lah yang akan jaga daripada pengaruh-pengaruh syaitan. Mana lebih tepat? Kalau kita macam yang kedua ni lebih tepat. Menjadikan musuh syaitan sebagai musuh bukan berarti kita cari kekuatan nak berdepan dengan dia secara direct. Tapi menjadikan syaitan itu sebagai musuh dengan arti jangan duduk dekat dengan dia. Jangan duduk dekat dengan dia. Tapi dekatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala akan jaga daripada godaan dan pedayaan syaitan ini. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi demikianlah yang disebut oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu. Kalau kita lihat dalam setengah kitab ahli tasawuf yang lain, mereka buat tamsilan lain. Benda yang sama. Iaitu dia kata dibandingkan macam kita ni berdepan dengan binatang buah yang ganas, anjing yang ada tuang dia tu tapi dia tu garang ganas. Kita lalu jumpa anjing dan kita tahu anjing ni ada tuang. Jadi pesan ulama tasawuf, jangan pergi berlawan dengan anjing tu. Anjing hok kasar tu jangan fikir anjing hok kecil tu, tu boleh tendang je. Jangan buat tamsilan gitu. Buat tamsilan ni hok kasar. Anjing kasar hok ganas kita anggap dak dang kita berlawan. Jadi kata ulama tasawuf, jangan galaklah nak pergi berlawan dengan anjing tu. Dan nak buat kan? Panggil tuang dia tu. Panggil tuang dia tu. Tuang dia buat lagi anjing tu. Selamat. Tu cara dia. Tamsilah yang dia buat. Jadi Syekh Ibn Atok pun ajar kita macam tu. Bila kita tahu syaitan tak pernah lupa kita, maka janganlah kita lupa kepada Allah. Yang kita ni berada dalam kekuasaan. Jadi dengan arti secara tidak langsung mengajarkan kita cara nak berdepan dengan syaitan ni, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menguatkan keyakinan dan ingatan pautan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sambung sikit lagi saya takut apa. Abu Hazim berkata, siapakah syaitan itu sehingga harus ditakuti? Siapa dia syaitan itu sehingga kita kena takut ke dia? Demi Allah, ia sudah pernah diikuti, tetapi sama sekali tidak berguna menurut kepadanya. Begitu pula ketika dilanggar, maka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Abu Hazim ni dia kata, tak perlulah kita takut sangat ke syaitan ni. Tak perlu kita takut sangat ke syaitan ni. Sebab apa? Dia tetap makhluk Allah Ta'ala. Ni ada pandangan macam tu juga. Jadi pelbagai sudut pandang ni sebenarnya ada kebenaran belaka. Ada yang mengajarkan kita supaya tengok tentang liku-liku mainan syaitan yang licik kita rasa tak terlawang. Bila kita rasa tak terlawang, kita kena carilah tempat nak mengatasi, iaitu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak sudut pandang tu? Ni pula apa? Jangan bimbang sangat ke syaitan tu. Baik sikit. Sebab apa? Dia makhluk juga. Dia ada kelemahan juga. Jadi dua sudut pandang ini adalah ada sudut kebenaran belaka. Jadi kalau kita pandang kepada rahsia-rahsia syaitan ni, kadang-kadang timbul ketakutan berlebihan, bahaya juga. Bahaya juga. Sehingga kita jadi tak terarah. Tapi kalau kita buat mudah dah lalu pun bahaya juga. Jadi kena tengok-tengok sudut pandang yang bagaimana.